Korang tengok dalam masa 5 hingga 10 tahun, air akan menjadi satu isu yang hangat dekat Malaysia ni, sama macam rasionalisasi bahan api. Leftover, some best vocals to let them off of my head. I'm on my metamorphosis, the best. I focus like I'm threatening the needle with my rhymes. I'm keen with precise aim from the heights. It's hitting the water closer. You're picking the fight and you're losing. Thinking you're pyroclast. You think you got pyroclastic for you need private class from me. You're just a fiberglass without a core reporter. So you coders with a flow full of hoes loaded. You got. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam saya punya YouTube channel. Terima kasih banyak-banyak lah kepada korang yang dah tekan butang subscribe tu. Terima kasih banyak Jadi terima kasih kepada yang sudi menonton. Jangan lupalah bagi saya tekan like banyak-banyak dan juga sharekan video ni guys. Okay, malam ni saya nak cerita tentang satu isu yang dia nampak macam biasa-biasa guys. Tapi bukan tapi. Tetapi dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang, saya nampak ini akan menjadi satu isu yang sangat besar dekat negara kita. Isu ni isu apa guys? Isu air. Okay. Air akan menjadi satu isu yang sangat serius dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang. Kalau kita tidak menguruskan sumber air kita dengan baik. Because why? Because dalam ekonomi ni, it's about kecekapan dalam menguruskan sumber. Air adalah sejenis sumber yang sangat penting Okay. Apatah lagi baru-baru ni kita tengok ada gangguan bekalan air dekat Pulau Pinang. Dan korang jangan tak perasan, sebelum tu pernah berlaku satu gangguan air juga, bekalan air dekat negeri Johor. Itu pun makan masa berhari-hari lah. Dan kita dengar pula lah recently bekalan air berlaku dekat negeri Pulau Pinang. Dan saya nampak dia punya isu pun tak begitu jauh berbeza lah dengan apa yang berlaku dekat Johor. Cuma kalau kita tengok gangguan bekalan air dekat Pulau Pinang ni, sebenarnya bukan dia start daripada bulan ni. Dia actually start daripada hujung bulan lepas lagi, iaitu pada sekitar 23 Disember macam tu. Yang mana ada berlakunya pipe pecah dekat Sungai Perai. Dan diorang buat kerja-kerja kimpalan lah. Ni sama kes macam dekat negeri Johor. Pada tahun lepas kalau tak salah saya berlaku juga kes macam tu, pipe pecah. Dan berlaku gangguan bekalan air lah selama beberapa hari. Dan juga lepas tu pada 8 hari bulan Januari pula, negeri Pulau Pinang dikejutkan lagi dengan pengumuman bahawa akan berlaku gangguan bekalan air berjadual kerana kerja-kerja pembaikan dekat loji rawatan air Sungai 2 bermula 10 hingga 14 Januari. Okay. Dan difahamkanlah bekalan air pada setakat ni dah mula disambung balik dan juga dah mula mendapat semula bekalan lah penduduk-penduduk dekat sana. Dan juga dekat Sabah. Dekat Sabah UMS, Universiti Malaysia Sabah, pada pertengahan tahun lepas PMX ada buat lawatan dekat sana. Dia ada program Temu Anwar, kalau korang ingat lagi kan. Iaitu pada masa program tu, student-student dekat UMS ni diorang menyuarakan masalah lah yang sebelum ni kita tak pernah dengar pun. Masalah ni iaitu rupa-rupanya diorang tak ada bekalan air yang cukup. Saya tak tahulah macam mana student-student tu mandi. Saya tak tahulah kan. Saya cakap terus terang, saya tak pernah dengar lagi isu ni sampailah pada pertengahan tahun lepas. Bila diorang menyuarakan isu ni, iaitu student tak mandi disebabkan tak ada bekalan air. Punyalah kesian Saya pun dulu pernah duduk dekat kampus masa saya belajar kan. Jadi saya tahulah bahawa air ni memang sangat penting guys. Tak ada air memang seksa lah kan. Dan juga lepas tu PMX ada umumkan lah yang dia luluskan peruntukan 3 juta ringgit lah. Pada time tu juga dia cakap lulus 3 juta ringgit. Dan lepas tu pula kita dikejutkan dengan berita baru-baru ni bahawa berlaku satu demonstrasi pelajar dekat UMS. Dia orang cakap malangnya masih tak ada air. Okay. Masih tak ada air lagi kan. Jadi
dan kita pun dah tahulah bahawa berita pun ada siarkan satu berita di mana sebab salah satu punca utama kenapa masalah air berlaku dekat negeri Sabah ni, bukan dekat negeri Sabah dan juga dekat khususnya dekat UMS lah, adalah disebabkan oleh kecurian. Kecurian yang berlaku dekat sebuah, sebab pipe tu dia akan, main pipe tu, kalau saya baca berita tu yang saya faham beginilah, daripada sumber air tu, loji rawatan air lah, LRA, dia akan ada main pipe main pipe tu dia akan lalu lah, kalau saya faham daripada berita tu, dia akan lalu berhampiran dengan kawasan Stenggan dekat Sepanggar. Jadi air tu dia sebelum pergi sampai ke UMS tu, dia akan lalu dululah kawasan Sepanggar tu, ada banyak pertempatan Stenggan dekat situ. Tak tahulah, mungkin banyak parti dekat situ kan, dan kemudian air diorang ni telah pun dicuri. Kan, air tu telah dicuri oleh kawasan pertempatan Stenggan tu lah, dan itu adalah antara salah satu punca utama kenapa air tu tak sampai ke Universiti Malaysia Sabah. Dan juga dikatakan macam mana diorang nak settlekan masalah ni adalah diorang akan pertama sekali diorang buat air tambahan lah. Diorang akan supply daripada loji rawatan air Telibong 2 fasa 2. Diorang kata dah siap, dan kemudian diorang nak buat pula main pipe lah untuk bekalkan air daripada kawasan tu. So saya tak tahulah, daripada berita yang saya baca, mungkin diorang kata hujung bulan Januari ni masalah ni dijangka selesai, dan kita harapkan dia berlaku lah. Okay guys, saya nak share dengan korang apa sebenarnya isu air, masalah air dekat Malaysia ni. Okay, masalah air dekat Malaysia ni adalah antaranya non-revenue water, NRW lah. Saya mula faham terms NRW ni masa saya bekerja dekat industri dulu lah. Saya buat advisory services di kalangan industries dan saya mula kenal dah lama lah, bertahun-tahun yang lalu masa saya bekerja dulu, saya mula faham terms NRW ataupun non-revenue water. Non-revenue water ni memang satu masalah utama dekat Malaysia kalau korang nak tahu. Apakah itu non-revenue water? Non-revenue water ni adalah air yang dia ambil daripada sumber air, contohnya macam loji rawatan air lepas tu dia akan lalu kan, dia akan ada pipe kat situ lalu, dan dia akan pergi ke registered users. Registered users ni maksudnya mereka yang ada akaun-akaun yang sah lah. Okay? Mereka yang ada akaun yang sah, diorang akan sampai ke situlah, maksudnya diorang ni bayar bil lah kan. Akan tetapi masalah dekat Malaysia ni adalah kadar non-revenue water ni tinggi. Iaitu sebelum air ni dia sampai ke tempat registered address ni, customer dia orang, okay, air tu telah pun bocor. Okay, air tu telah pun bocor. Jadi air yang sampai ke tempat user ni, registered user ni, sebenarnya tidaklah begitu, capacity dia tak maksimum. Okay, di pertengahan tu air tu bocor. Okay, dan diorang dapat detect daripada meter lah kan, benda ni. Jadi kenapa dia bocor? Dia disebabkan oleh beberapa perkara lah. Sebagai contoh macam saya cakap tadi lah, kecurian. Orang curi buat satu illegal piping, diorang ambil dan curi lah air tu, masuk ke kawasan tempat diorang, ataupun diorang tak kira lah gunakan untuk rumah diorang ke. Macam dekat Sabah tu banyak kawasan Stenggan dekat Sepanggar tu diorang curi. Itu yang pertama lah. Dan antara sebab kedua lagi disebabkan oleh masalah kebocoran pipe lah. Kebocoran pipe ni sebab pipe tu dia tak maintain. Pipe tu mungkin dah terlalu lama, dah terlalu usang, yang menyebabkan pipe tu bocor air dia. Itu adalah antara lah. Dan dekat Malaysia ni dia ada 3 negeri kalau tak salah saya, there are 3 states yang ada non-revenue water yang rendah. So maksudnya kalau kata non-revenue water dia rendah, percentage dia rendah, bermaksud supply air dekat negeri tersebut memang cekap lah.
So maksudnya sepatutnya negeri-negeri syarikat-syarikat air ni menurunkan dia orang punya non-revenue water. Dekat Johor, dekat Malaysia ni, sorry. Dekat Malaysia ni ada 3 negeri yang mempunyai non-revenue water yang rendah. Yang pertama Johor, kalau tak salah saya. Kedua adalah Selangor ataupun kedua adalah Pulau Pinang. Johor dengan Pulau Pinang ni dia punya non-revenue water dia hampir sama. Dan yang ketiga adalah Selangor. 3 negeri ni yang kira cekap lah. Walau bagaimanapun, walaupun kadar non-revenue water dia rendah tapi dia still dalam range 20 hingga 30% macam tu. Dia tidaklah terlalu baik. Dia yang sepatutnya world standard dia di antara 10% ke bawah lah. Tapi dekat Malaysia ni walaupun ketiga-tiga negeri ni dianggap baik, tapi dia still dalam range antara 20 hingga 30%. Okay. So, still tak cekap lah sebenarnya. Dekat Malaysia ni isu dia adalah non-revenue water. Air yang sepatutnya di-treated tu dan sepatutnya sampai ke tempat pelanggan, dia tak sampai, dia telah bocor ataupun dia telah dicuri dekat tengah jalan. Okay. Yang kedua pula isu air dekat negara kita ni adalah iklim, guys. Saya ambil contoh dekat negeri Johor lah sebagai contoh. Kita punya air ni kebanyakannya dekat kawasan-kawasan takungan air ataupun kawasan-kawasan yang memang dikhaskan lah yang kita boleh buat loji rawatan dekat situ ataupun sumber bekalan air bersih lah. Okay. Akan tetapi masalah kita adalah kita terlalu bergantung kepada kawasan ni, dan kawasan ni pula dia sangat akan mudah terjejas apabila berlakunya kemarau. Apabila berlakunya kemarau, dia akan terjejaslah supply air dekat situ. Sebab air, dan walaupun kadang-kadang hujan berlaku, tapi hujan kalau dia tak lalu dekat kawasan tadahan air tu, still air tu akan kering lah. Itu masalah dekat Malaysia ni. Bukan maksudnya kita tak ada hujan. Mungkin hujan tu pergi dekat tempat lain. Tapi dia tak dapat disalurkan dengan sebaik mungkin ke kawasan tadahan air itulah. So, kalau tak ada hujan yang berlaku dekat kawasan tadahan air itu, kita akan berhadapan dengan masalah air. Simple as that. Okay? Sebab kita tidak ada satu sistematik punya saluran yang boleh menyalurkan air hujan ni yang jatuh dekat kawasan lain pergi kepada satu kawasan tadahan air, dan kemudian itulah yang menjadi bekalan air untuk kita rawat. Sebab itulah masalahnya, every time kalau berlaku kemarau ke, tak hujan ke, kita akan berhadapan dengan masalah air for sure. Okay? Itu adalah antara perkara lah yang saya nampak masalah-masalah air dekat Malaysia ni. Lagi satu, guys, itu tidak mustahil satu hari nanti saya yakin bahawa negara kita akan bergerak ke arah targeted subsidi untuk air pula. Sekarang kita buat targeted subsidi untuk petrol. Lepas tu kan kalau korang perasan, kita dah start tarik subsidi daripada golongan-golongan syarikat-syarikat besar ataupun mereka yang kaya T20, kita tarik subsidi, kita rationalizekan balik, dan itulah yang saya rasa, yang saya fikir akan berlaku juga dekat air ni, bekalan air, dia pun akan dirasionalisasikan. Dia akan buat targeted subsidi juga pada masa akan datang. Okay? Jadi fokus utama kerajaan pada hari ni dalam konteks jangka pendek lah, dia tak ada pilihan lain kecuali mempercekapkan non-revenue water. Turunkan paras non-revenue water tu, dan dekat Sabah contohnya, kalau tak salah saya dekat Sabah, dekat Kelantan diorang mempunyai non-revenue water yang sangat tinggi. Kalau dekat Sabah tu, yang kalau kita tengok yang banyak kawasan pertempatan setinggan curi air tu, sebab itulah diorang punya non-revenue water dia lebih 50%. Korang bayangkan air yang dihasilkan daripada loji rawatan tu pergi ke kawasan tempat yang sepatutnya sampai 50% ke atas hilang. Korang bayangkan 50%, lebih separuh air itu telah hilang. Itu adalah satu orang cakap tu satu kerugian lah yang dialami oleh syarikat-syarikat air dekat Malaysia ni. Itu adalah satu kerugian yang
sangat dahsyat lah. Dan lagi satu saya pernah terbaca juga, sebab itulah dekat Malaysia ni, water service operators diorang loss ataupun rugi sebanyak 2 bilion potential revenue setahun. Contohnya macam tahun 2022 lah, diorang loss 2 bilion. Dan kalaulah kata berlaku pertambahan dari segi populasi, bekalan air meningkat kan, kita tambah bekalan air macam mana banyak sekalipun, tapi kalau non-revenue water ni kita tak settlekan, losses ni dia akan bertambah banyak. Okay? So itulah pandangan saya sedikit tentang isu air dekat Malaysia ni. Dulu saya pun ada terlibat samalah bila berlakunya cadangan pelarasan tarif. Itu kerja saya lah dulu. Kita buat write up, sedikit research, proposal and so on so forth. Sebelum kita engage dengan authorities, contohnya macam SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, sebelum diorang luruskan kenaikan tarif air. Itu kerja antara tugas-tugas saya dulu lah. Kita tengok struktur tarif air, and then kita bila diorang buat engagement dengan industries, saya pun terlibat samalah dalam menyediakan lah paperwork. Itu dulu kerja saya lah. Sebab tu saya alert dengan isu-isu macam air ni. Alright guys, terima kasih banyak kepada korang yang menonton saya punya video ni. So saya harap korang dapat something lah daripada sedikit video saya. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa bagi saya like, dan jangan lupa guys, subscribe. Okay, saya punya YouTube channel ni bantu saya supaya boleh upkan lagi viewers dekat channel saya ni. Terima kasih banyak-banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys.